Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ini ada dua isu yang aku nak cerita dengan kamu semua tentang pembentukan kerajaan yang melibatkan Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin, dan juga pemain utama sekarang ini bukan kingmaker tetapi pemain utama kepada keputusan ialah sebenarnya ada dua. Yang pertama, pemain utama di dalam keputusan pada hari ini ialah tentulah yang di Pertuan Agong, Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Yang kedua, pemain utama di dalam keputusan kerajaan hari ini ialah tentulah Barisan Nasional. Sebelum aku nak beritahu kepada kamu semua bahawa Anwar Ibrahim sah, memang aku jamin dan aku optimis Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri kerana beberapa hal, perkara penting yang aku nak kongsi pada kamu kejap lagi ini. Tapi ikuti dulu satu perkara yang penting berkenaan keputusan Barisan Nasional. Sebenarnya Barisan Nasional mempunyai dua opsi utama yang ramai orang tak pernah cakap, yang ramai orang mungkin tak tahu. Opsi pertama Barisan Nasional ialah mereka boleh memilih menjadi pembangkang. Barisan Nasional tidak semestinya perlu menjadi kerajaan. Makna kata paling mudah difahami, Barisan Nasional tidak semestinya perlu untuk menyokong Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Barisan Nasional boleh menjadi blok yang berkecuali, atau dengan kata lain mereka jadi pembangkang, tak nak akan bekerjasama. Mereka tidak mau bekerjasama dengan Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan. Apabila itu berlaku, maka Barisan Nasional sah akan menjadi pembangkang. Ada orang cakap pembangkang merugikan. Tidak, aku akan jelaskan sekejap lagi. Sekiranya Barisan Nasional jadi pembangkang, dia tidak merugi kerana ada satu perkara yang boleh diperoleh oleh pihak pembangkang untuk menstabilkan kerajaan yang dipanggil CSA ataupun keyakinan dan perbekalan. Nanti aku nak urai tentang perkara itu sekejap lagi. Tapi opsi yang pertama sudah aku beritahu tadi, opsi Barisan Nasional ialah menjadi pembangkang, tidak menyokong sesiapa kerajaan yang akan dibentuk. Maknanya dia tak sokong PH, dia pun tak sokong Perikatan Nasional. Itu opsi pertama Barisan Nasional. Opsi kedua yang boleh dibuat oleh Barisan Nasional sebagai pemain utama pembentukan kerajaan pada hari ini ialah apabila mereka boleh memilih sama ada memilih Perikatan Nasional ataupun memilih Pakatan Harapan. Namun demikian, seperti yang dikatakan oleh Sabudin, aku pun setuju dengan pendapat blogger terkenal ini apabila beliau berkata adalah satu perkara yang membunuh diri sekiranya Barisan Nasional melalui UMNO, ketuanya yaitu Zahid Hamidi, memilih bersama dengan Perikatan Nasional. Menurut Sabudin, itu satu perbuatan bunuh diri untuk Zahid Hamidi dan juga Barisan Nasional. Dan ini banyak perkara yang memalukan yang bakal perlu dijilat oleh Barisan Nasional. Antaranya, adakah tak memalukan apabila sekarang ini Zahid Hamidi masih lagi membuat saman terhadap Muhyiddin Yassin berkaitan kes di mahkamah fitnah berkaitan kononnya Zahid Hamidi mahu ditangguh atau dilepaskan, diselesaikan masalah mahkamahnya dan dia perlu meminta tolong daripada Muhyiddin. Kes itu masih lagi dalam mahkamah, kes saman antara Muhyiddin dan juga Zahid Hamidi. Kalau Zahid datang kepada Muhyiddin, bukankah itu sesuatu memalukan? Kedua, patutkah Zahid Hamidi datang menyokong Muhyiddin Yassin yang pernah dipecat oleh Zahid Hamidi dulu? Kenapa saya guna istilah dipecat? Kerana waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, siapa yang menumbangkan Muhyiddin Yassin? Geng Zahid Hamidi. Apabila mereka menarik sokongan daripada menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, maka tumbanglah Muhyiddin Yassin, naiklah Ismail Sabri. Tidakkah sesuatu yang memalukan dan tidakkah sesuatu yang janggal apabila Zahid kata Muhyiddin adalah Perdana Menteri yang gagal, Muhyiddin adalah kerajaan yang gagal, Muhyiddin lemah dan sebagainya yang telah dikatakan oleh Zahid Hamidi berkaitan Muhyiddin Yassin. Tiba-tiba pula dulu mereka tumbangkan, tiba-tiba pula Muhyiddin Zahid
angkat semula Muhyiddin. Adakah itu logik? Coba kamu pikir dengan pikiran yang sehat. Logikah Zahid yang menumbangkan Muhyiddin dulu karena dikatakan lemah dalam pentadbiran selama 17 bulan itu, kali ini diangkat pula? Dulu kata lemah tapi diangkat pula. Adakah itu logik? Fikir betul-betul. Jadi dua perkara ini akan menjadi faktor kepada penentu mainan Barisan Nasional hari ini. Jadi itu sebab aku optimis Barisan Nasional akan memilih dua option. Yang pertama yaitu mereka tidak akan menyokong mana-mana gabungan. Mereka akan sah menjadi pembangkang. Bagaimana mereka dapat mendapat kesenangan ataupun bagaimana mereka mentadbir? Senang saja. Mereka tidak akan menyokong siapa-siapa dalam kerajaan, tapi mereka akan berdiri sebagai blok pembangkang. Ada orang tanya, jadi kalau begitu nanti undi percaya macam mana? Nanti akan ada tumbang ini lagi. Jangan lupa, dalam Dewan Rakyat ada yang dipanggil CSA, yaitu satu perjanjian keyakinan dan berbekalan. Walaupun Barisan Nasional jadi pembangkang, tetapi dia tidak perlu untuk menumbangkan kerajaan yang akan dibina ini, kerana mereka akan dapat keyakinan dan perbekalan, yang mana kerajaan akan bekerjasama dengan pembangkang untuk supaya tidak wujud yang dipanggil undi tidak percaya. Jadi saudara-saudara, saya harap kamu faham bahawa itu sebab Zahid Hamidi tidak akan memilih Perikatan Nasional. Untuk isu yang kedua, aku nak cerita pula apa peranan yang di Pertuan Agong dalam pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini. Tapi di dalam video yang akan datang, ikuti terus pendedahan saya di video akan datang. Itu pula saya akan cerita pada kamu semua bagaimana Agong akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai yang di Pertuan Agong hari ini. Dan yang aku fikir ialah aku fikir pada pendapat saya mungkin Agong akan pilih Anwar Ibrahim. Agong akan pilih Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kerana beberapa perkara. Jadi ikuti terus video aku yang selepas ini. Kamu ikuti channel aku, subscribe supaya kamu tahu pendedahan demi pendedahan, ulasan demi ulasan, dan juga pencerahan yang aku nak kongsi dengan kamu semua berkaitan dengan siapa yang akan bentuk kerajaan hari ini. Dan kamu pasti akan yakin selepas mendengar pencerahan aku nanti bahawa Anwar Ibrahim lah yang paling layak yang akan jadi Perdana Menteri pada hari ini. Sekian dulu, jangan lupa tekan butang subscribe, loceng untuk dapat video aku selepas ini berkaitan pula apa yang boleh dilakukan oleh Agong. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.